Assalamualaikum. Kita sambung balik tajuk yang semalam. Hari ni kita pergi kepada 2.3.3 iaitu gabungan operasi ungkapan algebra. Saya sediakan contoh. Selesaikan gabungan operasi berikut. Jadi soalan A, kalau kita tengok, dia bagi kamu 2/5B kurungan 15A tambah 25B tambah A per B. Jadi nak selesaikan soalan ini, kalau kita tengok yang dalam kurungan ni, kita boleh faktorkan. Jadi kita keluarkan. Mula-mula kita tulis ni dulu 2. 2/5B. Kemudian yang dalam kurungan ni kita faktorkan. Kalau kita tengok, kita boleh keluarkan 5. Jadi 5 kita keluarkan. So 5 darab berapa dapat 15? 5 darab 3A. Tambah. Untuk dapat 25B, 5 darabkan dengan 5B. Selesai yang ini. Untuk A per B ni kita tulis saja. A per B. Kalau kamu tengok 5 dan 5. 5 dengan 5 ni kita boleh hapuskan sebab dia adalah nombor yang sama. So kita bahagi dengan 5 dapat 1. Di sini pun kita dapat 1. Next, kamu kena darabkan 2 ni, darabkan dengan sebutan yang berada dalam kurungan. Jadi 2 darab dengan 3A. Jadi kita darab 2 darab 3, 6A. Yang ini pun kamu kena darabkan 2 darab dengan positif 5B. Jadi 2 darab 5, 10. Positif sebab positif 2 darab positif 5. Positif dengan positif kita dapat positif. 2 darab 5 kita dapat 10B. Per. Yang di bawah ni kita hanya ada B saja. Jadi perkan dengan B. Tambah A per B. Tulis mula A per B. Kalau kita tengok, sekarang kita dapat dalam bentuk pecahan di mana nombor yang di bawah, nombor ataupun huruf di bawah adalah sama, iaitu B. Jadi bila ianya sama, kita hanya tulis sekali sahaja. Jadi kita letakkan B. Yang di atas ni kita boleh tulis 6A tambah 10B tambah A. Kemudian kita tengok sebutan serupa. Kita ada 6A dan A. Jadi kita selesaikan. 6A tambah A. Kita akan dapat 7A tambah 10B. Tambah 10B. Per B. 7A dan 10B kita tak boleh nak selesaikan sebab penyebutnya ataupun 7A dan 10B ni bukan sebutan yang serupa. Jadi kita berhenti sampai sini. Dah siap dah soalan nombor A. Next kita pergi kepada contoh B. Tengok contoh B. Untuk contoh B, kamu diberi 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4. Yang ini kita dah belajar. Kalau ada K kuasa 2 ni, kita boleh faktorkan dia. Saya tulis di sini untuk pemfaktoran. Ini macam kita buat ulang kaji yang hari sebelumnya lah. Jadi 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4. Ingat, bila ada kuasa 2 ni, maksudnya kita kena ada 2 kurungan. Nak faktorkan, saya dah tunjukkan dengan kaedah darab silang. Sekarang kita buat kaedah darab silang. Untuk 9K kuasa 2, nak dapatkan 9, ini untuk jalan mudah kita ambil 3K darab 3K. Kita akan dapat
9K kuasa 2. Okey, kemudian tengok yang paling hujung. Paling hujung ni kita ada dua pilihan. Okey, sama ada 1 darab 4 ataupun 2 darab 2. Okey, kita cuba dengan 2 darab 2. Okey, so kita tulis 2 darab 2, kita dapat 4. Okey, kemudian tengok yang di bahagian tengah, negatif 12K. So, negatif 12K. Macam mana nak dapatkan negatif 12K? Okey, kita darab silang. Okey, 3K darab 2, kita akan dapat 6K. Okey, yang ini pun kita darab silang. 3K darab 2 juga 6K. Okey, kita tengok. 6K dan 6K. Kita nak dapatkan negatif 12K. Okey, untuk yang ini, kita boleh buat sama ada operasi tambah atau tolak sahaja. Okey, jadi sekarang nak dapatkan negatif 12K dengan 6 dan 6, ini kamu akan dapati negatif 6 tolak 6. Barulah kita dapat negatif 12. Okey, jadi depan negatif 6K ni saya letak negatif sebab negatif ni. Dan yang kedua ni negatif juga di depan. Jadi saya letakkan negatif. Okey. Okey, tuliskan negatif di sini. Ini pun kita letak negatif. Okey, jadi 3K tolak 2. 3K tolak 2 dalam kurungan yang pertama. Dalam kurungan yang kedua juga 3K tolak 2. Okey, so kita dah dapat pemfaktoran. Kita sambung soalan B. Okey, 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4. Ini kita akan dapat jawapan yang ini. Jadi kita tuliskan 3K tolak 2 kurungan 3K tolak 2. Okey, per kita tulis saja yang bawah ni. Okey, 3K tambah 2 dalam kurungan darab 3K tolak 2. Okey, kalau kamu perhatikan bahagian atas kita ada 3K tolak 2 dan di bahagian bawah ni kita ada juga 3K tolak 2. Jadi apabila sama, kita boleh hapuskan. Okey, so saya hapuskan. Satu yang atas, satu di bawah. Okey, kita bahagi dapat 1, 1. Jadi, kita akan dapat bahagian atas 3K tolak 2. 3K tolak 2. Per yang bawah ni 3K tambah 2. Okey, selesai soalan B. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Okey, untuk selesaikan soalan C. Okey, dia bagi 12M tolak 18M kuasa 2. 4N kuasa 2. Yang ni sebenarnya 4N kuasa 2 ni. Betulkan soalan. 4N kuasa 2 tolak 16N darab N per M. Kita tengok bahagian atas. Yang ini kita boleh fakturkan. Okey, jadi kita keluarkan 6. Okey, kita boleh keluarkan 6. Jadi 6 darab 2, 12. So, kita ada 2M. Okey, tolak 6 darab 3. 3M kuasa 2. Okey. Per 4N kuasa 2 tolak 16N darab N per M. Okay, kalau kamu tengok bahagian ini yang dalam kurungan ni, okay, masih boleh fakturkan. Kita ada M dan M di sini. Jadi, sekali lagi kita selesaikan. Kita keluarkan M. Yang tinggal di dalam adalah 2 tolak 3M. Okay. Kita tengok bahagian bawah. Okay, bahagian bawah ni kita boleh tulis ataupun kita boleh keluarkan
Sama juga konsep yang sama, kita fakturkan. Jadi kita keluarkan 4. Okay, ada N kuasa 2, sini pun ada N. Jadi kita fakturkan 4N. Okay, di dalam ni hanya tinggal N saja. Tolak 4. Okay, 4N darab 4, kita dapat 16N. Okay, fakturkan, kita dapat macam ni. Darab N per M. Okay, kalau kita tengok, okay, 4 dengan 6, kita boleh permudahkan. Guna sifar 2. So, bahagi 2. 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. Satu langkah. Kemudian kita tengok bahagian ini. Bila darab, ingat kita boleh permudahkan atas dan bawah. Jadi, N1, N1. N bagi N dapat 1. So, kita hapuskan yang ini. Dan M. Kita tengok M. M pun boleh hapuskan. Jadi, M dan M. Kita dapat 1. Yang tinggal sekarang, kita tengok. Kita ada 3. 3 kurungan 2 tolak 3M. Per. Yang bawah ni kita ada 2 darab N tolak 4. Dah. Ini yang paling ringkas yang kita boleh selesaikan. Kemudian kita sambung kepada soalan berikutnya, iaitu soalan D. Tengok contoh. Kita ada bahagi pecahan. So, bila ada bahagi, ingat bahagi ni kita kena tukar kepada darab. Jadi kita tuliskan di sini A tolak B per 3A tambah B. Bahagi ni tukar kepada darab. Bila tukar kepada darab, bahagian pecahan di sebelah kanan kita kena songsangkan dia. Songsang maksudnya tukar. Atas pergi bawah, bawah pergi atas. Jadi kita dapat 6A tambah 2B per A tolak B kuasa 2. Sampai di sini. Kalau kamu tengok A tolak B ni tak ada masalah. Kita tulis saja A tolak B per 3A tambah B. Darab. Yang di sebelah kanan ada yang kita boleh fakturkan. Jadi bahagian atas ni kita fakturkan, kita keluarkan 2. Jadi 2 darab 3A tambah 2 darab B. Per. Yang bahagian bawah ni kalau kamu tengok A tolak B kuasa 2. Jadi kita tulis dia 2 kali. Kita tuliskan dalam bentuk pemfakturan A tolak B, A tolak B. Kalau kita perhatikan, ada yang kita boleh hapuskan. Kita tengok A tolak B, yang ini sama. Jadi kita hapuskan. Ada lagi 3A tambah B dan 3A tambah B yang di bawah. Jadi kita boleh hapuskan. Yang tinggal 2 per A tolak B. Selesai soalan D. Kita tengok satu contoh penyelesaian masalah. Kita fahamkan soalan. Nenek mempunyai sekeping coklat berukuran K kuasa 2 tolak 16 cm panjang dan dia ingin membahagikan kepada cucunya seramai K tolak 4 orang. Berapakah ukuran panjang coklat yang akan diterima oleh setiap cucunya? Kalau soalan macam ni, maksudnya kita kena bahagi. Dia pun dah bahagi ni, membahagikan. Jadi, sekeping coklat. So, kita bahagilah. K kuasa 2. Penyelesaian. K kuasa 2 tolak 16 bahagi. Bahagi saya tulis dalam bentuk per. K tolak 4. Kemudian kita selesaikan.
Okey, K kuasa 2 tolak 16. Ini kita boleh tulis dalam bentuk K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okey. Per K tolak 4. K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 ni kita boleh tulis sebagai K tolak 2. K tolak 4. K tambah 4. Okey. Dan yang bawah ni K tolak 4. Okey, kalau kita tengok yang ini adalah sama. So, bila sama kita boleh hapuskan. Jadi, yang tinggal hanyalah K tambah 4. Okey, itu saja contoh penyelesaian masalah. Okey, kemudian saya akan bagikan soalan latihan dalam Telegram. Okey, terima kasih.